Formula baharu kutipan tol yang diperkenal sejak Februari lalu menguntungkan semua pihak termasuk kerajaan, syarikat konsesi dan pengguna jalan raya. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita terus saja ke Parlimen bersama dengan Mohan Chinasamy. Mohan? Baik, Margaret. Menjelas Menteri Kewangan Ling Guan Eng, formula yang dirangka pakar perunding sebuah bank tempatan memberi jaminan sekiranya ia dapat laksanakan, kerajaan tidak perlu membayar atau mengeluarkan wang untuk membiayai kos penerbitan bond. Semua pengguna tol masih perlu membayar tol mengikut kontrak konsesi yang sedia ada. Tetapi sekiranya diambil alih, malah mereka boleh bayar kadar caj kesesakan yang jauh lebih kurang daripada apa yang mereka bayar sekarang. So ini sekali lagi menunjukkan ia memberikan manfaat kepada semua pihak. Seperti yang saya sebut tadi, kita nak pastikan yang paling penting kerajaan boleh jimatkan 5.23 bilion, sekurang-kurangnya 5.3 bilion, dan pengguna boleh jimat dalam bentuk pengurangan bayaran tol sebanyak 2 bilion ringgit untuk tempoh hayat konsesi yang sedia ada. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Wee Ka Siong. Tambah Ling Guan Eng, formula baru ini tidak melibatkan sebarang perbelanjaan kerajaan kerana kos pengambilan sebanyak 6.2 bilion ringgit yang dibiayai menerusi penerbitan bond serta operasi dan penyelenggaraan akan ditanggung sepenuhnya oleh kutipan caj kesesakan. Dengan sistem caj kesesakan baru seperti yang telah diumumkan, kerajaan secara prinsipnya akan memberi diskaun sehingga 30% pada waktu luar puncak dan kadar percuma pada waktu bukan puncak. Tempoh konsesi lebuh raya tidak akan dilanjutkan tetapi akan tamat seperti yang termeterai dalam perjanjian konsesi sedia ada. Setelah tempoh konsesi tamat, caj kesesakan akan dikurangkan lagi bagi menampung kos operasi dan penyelenggaraan lebuh raya sahaja yang tanpa mengandungi sebarang unsur keuntungan. Baik, tuntutan tebus rugi yang mencatatkan jumlah pemfailan tertinggi adalah yang berkaitan barangan telefon sebanyak 196 kes dari 1 Januari hingga 31 Mei tahun ini. Tuntutan tebus rugi yang melibatkan perkhidmatan ialah agensi pelancongan sebanyak 202 kes bagi tempoh yang sama. Tuntutan tebus rugi yang mencatatkan jumlah pemfailan tertinggi adalah tuntutan yang berkaitan dengan pertama, barangan telefon 196 kes, kereta 160 kes, barangan elektrik 145 kes dan perabot 122 kes. Manakala bagi perkhidmatan pula, pemfailan tuntutan tebus rugi mencatatkan pemfailan yang tertinggi adalah perkhidmatan agensi pelancongan 202 kes, pengubahsuaian rumah 196 kes, pembaikan kenderaan 112 kes dan pendidikan 102 kes. Tambah beliau lagi, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia atau lebih dikenal sebagai TTPM mencatatkan penyelesaian kes yang tertinggi dan memberikan keadilan yang sewajarnya kepada golongan pengguna yang tertipu. Datuk Seri Saifuddin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasrullah Muhammad Nasir di waktu pertanyaan Menteri MQT hari ini. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Mazlan, beliau turut memaklumkan Dewan tiada keperluan untuk mewujudkan tribunal khas bagi menangani kes penipuan atas talian berikutan kewujudan TTPM sudah memadai. TTPM juga telah menyelesaikan banyak kes melibatkan penipuan atas talian. Baik, sementara itu status kemajuan keseluruhan projek bagi projek menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan kereta api berkembar elektrik di Lembah Kelang atau lebih dikenal sebagai KVDT Fasa 1 setakat 30 Jun 2019 ialah 80.33%. Pada masa yang sama, Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 5 Julai tahun ini memutuskan agar projek KVDT Fasa 2 diteruskan dengan syarikat Diah Maju LTAT Sdn Bhd dengan kos kontrak bernilai 4.475 bilion ringgit dengan tempoh projek selama 7 tahun. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook, nilai kontrak baru 4.475 bilion ringgit bagi projek KVDT Fasa 2 adalah pengurangan sebanyak 15% berbanding nilai kontrak asal. Jumlah perbelanjaan terkini bagi projek KVDT Fasa 1 adalah 1.1 bilion ringgit.
di mana jumlah ini meliputi pembayaran kepada kontraktor sebanyak 959 juta, pembayaran kepada perunding pemeriksa bebas adalah 32.5 juta, wang pendahuluan adalah 50 juta dan wang yang ditahan sebagai wang jaminan pelaksanaan adalah 70.5 juta. Manakala jumlah perbelanjaan terkini bagi projek KWDT Fasa 2 adalah 42.3 juta, iaitu dibayar kepada kontraktor sebanyak 38.1 juta dan wang jaminan pelaksanaan sebanyak 4.2 juta. Pada masa yang sama, Anthony Loke Siu Fook turut mengakui pelaksanaan projek tersebut akan mempengaruhi jumlah kekerapan serta masa perjalanan perkhidmatan trim KTM komuter dan ETS sedia ada. Namun, kerajaan melalui agensi pengangkutan awam darat sentiasa memantau prestasi perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia dalam memastikan setiap pengendali pengangkutan awam melaksanakan tanggungjawab mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Antara mekanisme pemantauan yang dilaksanakan adalah melalui petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan bagi setiap pengendali pengangkutan awam. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Fazil di waktu pertanyaan Menteri MQT di Dewan Rakyat hari ini. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula usul perbahasan mengikut urusan aturan mesyuarat yang telah ditetapkan oleh Parlimen pada hari ini. Sekian sahaja laporan saya dari Parlimen, kembali bersama Margaret di studio. Silakan Margaret.